Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Muzammil bin Arif daripada syarikat Fresh Crop Semeru Berhad. Saya akan membentangkan proposal syarikat kami. Syarikat kami mula ditubuhkan pada tahun 2022 dan memiliki 5 orang ahli yang memiliki ijazah dalam sarjana muda sains tanaman di Universiti Malaysia Terengganu. Dan saya akan menerangkan objektif syarikat kami. Yang pertama adalah untuk membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, dan yang kedua adalah menjadi sumber ekspor yang utama di Malaysia serta menjadi pengeluar utama bagi tanaman sayuran seperti cili dan timun. Seterusnya adalah misi syarikat kami adalah untuk memperkembangkan produk ke luar negara dan menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan segar. Seterusnya ialah visi syarikat kami adalah menjadi sebuah syarikat pengeluar cili dan timun yang boleh dipasarkan di tempatan maupun di antarabangsa. Seterusnya saya akan membentangkan tentang carta organisasi di dalam syarikat kami. Yang pertama ialah Muhammad Muzammil, saya sebagai pengarah syarikat, dan yang kedua ialah Lim Rumeh sebagai pegawai pemasaran dan Afiq Taslim sebagai pegawai operasi, Nabila sebagai pegawai kewangan dan Wadina sebagai pegawai pentadbiran. Mereka berlima ini mempunyai latar belakang yang baik di Universiti Malaysia Terengganu, dan mereka juga telah diberi tugas masing-masing untuk memastikan syarikat terus menghasilkan produk yang berkualiti tinggi sama ada di dalam negara maupun di antarabangsa. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang jenis pemilihan tanaman dan keluasan tapak penanaman. Pemilihan jenis tanaman ini dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor kadar import yang terlampau tinggi di dalam negara kita, iaitu tanaman cili dan tanaman timun. Selain itu, keluasan tapak penanaman adalah sebanyak 10 hektar, seluas 10 hektar, dan ia dibahagikan kepada dua, iaitu 5 hektar untuk tanaman cili dan 5 hektar untuk tanaman timun. Tanaman cili dan tanaman timun ini dipilih kerana syarikat kami ingin menjadi pengeluar utama bagi tanaman tersebut dan dapat mengurangkan kadar import di dalam negara kita dan dapat meningkatkan kadar ekspor ke luar negara dengan lebih tinggi. Saya akan membentangkan tentang implikasi keuangan untuk timun batang dan cili. Jarak tanaman yang kami gunakan adalah 0.5 meter darab 1 meter. Untuk cili 0.9 meter darab 1.2 meter. Luas kawasan ladang kami adalah sebanyak 10 hektar. Kos permulaan operasi ladang kami adalah sebanyak RM302,635. Modal yang kami perlukan daripada pihak bank adalah sebanyak RM400,000. Senarai bahan-bahan input yang kami gunakan adalah benih, baja, racun kimia. Kos bahan input kami adalah sebanyak RM6,700. Bahan-bahan input lain seperti tali rafia, kayu penyokong, dawai, plastik silver shine, prismayan, pit moss, bakul plastik, polybag dan lain-lain berjumlah RM61,635. Kos pembangunan bagi ladang kami adalah sebanyak RM210,000. Kos tenaga kerja yang kami gunakan adalah sebanyak RM24,000. Bagi keuntungan untuk 5 tahun pertama kami, jumlah pokok untuk timun batang adalah sebanyak 25,000 pokok. Untuk cili 10,000. Hasil setiap pokok kilo per hektar 200,000 untuk timun batang, 100,000 untuk cili. Harga pasaran untuk sekilo bagi timun batang adalah RM3. Bagi cili pula adalah RM4. Pendapatan kasar yang kami dapat daripada timun batang adalah sebanyak RM600,000. Bagi cili pula ialah RM400,000. Jumlah keuntungan 5 tahun pertama yang kami dapat daripada timun batang adalah 9 juta. Manakala cili kami dapat 4 juta. Total untuk 5 tahun pertama adalah sebanyak 13 juta. Selain daripada pasaran domestik, syarikat kami juga menyasarkan produk dalam pasaran antarabangsa. Berikut adalah negara pilihan untuk aktiviti ekspor. Bagi tanaman cili, negara yang kami pilih ialah Singapura, Thailand dan juga Brunei. Manakala bagi tanaman timun, negara yang kami pilih ialah Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Terdapat beberapa faktor mengapa kami memilih negara-negara tersebut. Antaranya ialah kedudukan Malaysia yang berdekatan dengan negara-negara ekspor. Hal ini telah menyebabkan kos logistik produk adalah lebih murah. Seterusnya, permintaan yang tinggi terhadap produk organik dan makanan sihat. Pada masa yang sama, cita rasa pengguna yang hampir menyamai cita rasa Malaysia dan memudahkan penjualan. Perbezaan dalam mata wang juga membolehkan kuasa beli yang tinggi oleh pengguna.
Persefahaman hubungan yang baik antara dua negara memberikan kelebihan dalam prosedur ekspor. Ini adalah kriteria sayuran yang diperlukan oleh negara ekspor pilihan. Yang pertama, sayuran mestilah selamat dan bebas daripada sebarang penyakit, ejen pembawa penyakit dan musuh perosak tanaman. Yang kedua, tidak mengandungi bahan kimia atau racun perosak yang terlarang yang melebihi kuantiti yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sayuran mestilah segar, organik serta tahan lama iaitu mempunyai jangka hayat yang lama dan dapat disimpan lama. Yang keempat, sayuran juga menepati standardasi pembungkusan dan pelabelan yang telah ditetapkan. Berikut adalah merupakan contoh syarat-syarat sayuran untuk aktiviti import dan ekspor ke negara Singapura. Mengenai sasaran pasaran domestik, syarikat kami menyasar pasaran berskala tempatan iaitu pasar tani dan pasar awam. Pasaran tersebut memerlukan kos yang rendah, tenaga kerja yang kecil dan menghadapi risiko yang paling rendah untuk memulakan perniagaan. Kedua-dua pasaran tersebut mempunyai kesetiaan konsumen yang besar dan produk syarikat dapat didedah kepada sasaran konsumen yang luas pada masa yang sama. Dalam pasaran pasar tani dan pasar awam, syarikat kami mempunyai peluang untuk memupuk kesetiaan konsumen, meningkatkan permintaan masyarakat tempatan terhadap kualiti produk, membina kesedaran konsumen terhadap jenama produk dan meluaskan pilihan konsumen terhadap produk. Selain itu, permintaan terhadap produk juga dapat ditingkatkan mengikut hari perayaan tertentu. Namun begitu, pasaran pasar tani dan pasar awam juga mempunyai kekurangan tertentu. Kekurangan pasaran tersebut adalah saiz pemasaran yang terhad, persaingan harga dengan pesaing dan kekurangan perbezaan produk antara pesaing. Tambahan pula, syarikat kami perlu mewujudkan promosi tertentu untuk menarik konsumen, tetapi pesaing dapat menawarkan produk yang sama dengan promosi yang lebih menarik untuk menarik sasaran konsumen syarikat kami. Sementara itu, pasaran pasar tani dan pasar awam juga mempunyai ancaman tertentu. Halangan kemasukan ke kedua-dua pasaran tersebut adalah sangat rendah. Oleh itu, syarikat kami dan pesaing yang menyasarkan golongan konsumen yang sama akan menyebabkan peningkatan persaingan perniagaan yang intensif. Selain itu, ancaman pasaran juga termasuk perilaku konsumen yang sukar untuk diduga dan perniagaan dalam kedua-dua pasaran mula terjejas dengan pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membincang tentang Uniqueness Selling Proposition USP, iaitu keunikan syarikat kami untuk menarik pelanggan-pelanggan. Yang pertama, kami menggunakan benih varieti terkini untuk memastikan tiada kecacatan kualiti pada produk kami. Yang kedua, hasil yang kami keluarkan lambat, buruk atau membusuk untuk menjamin kesegaran produk yang pelanggan akan dapat. Yang ketiga, kami mengawal penggunaan bahan kimia dan bahan organik untuk memastikan tiada sisa bahan kimia pada produk untuk memastikan produk itu selamat dimakan. Yang keempat, kami menggunakan sistem IoT iaitu Internet of Things untuk mengawal pembesaran pokok supaya hasil yang dikeluarkan adalah lebih banyak yang dapat menampung keperluan semua pelanggan. Yang kelima, pasaran company syarikat kami amat luas dan besar, jadi produk ini boleh dijumpa di mana-mana saja. Yang keenam, kami menyediakan penempahan atas talian jika pelanggan ingin produk kami dalam jumlah yang banyak. Yang ketujuh, kami membuat penghantaran secara COD, cash on delivery, untuk memudahkan pelanggan menerima produk kami dengan selamat. Yang terakhir, bahan pembungkusan kami iaitu dari bahan kita semula untuk memastikan alam lebih bersih dan tiada pencemaran yang berlaku. Terima kasih.